Saya kosong. Saya manusia jahil. Saya banyak kekurangan. Saya banyak dosa saya. Kan, tapi bila Allah anugerahkan saya anugerah yang sangat luar biasa tu, saya rasa ya Allah ambil tu macam Allah. Kenapa lah kalau ada dalam 20 tahun lagi kan. Saya ada juga gol-gol yang saya dan dia dah plan. Dah banyak. Itu yang bila saya tak dapat nak jalan dengan dia tu nanti macam mana? Macam itulah. Saya itu je lah. Susahnya nak cakap. Tapi dia tak kira pun dia akan, kita akan tahu sendiri je, oh hari 17. And then kalau biasa tengok, sebelum ni pun saya selalu kat sini dengan arwah. Ini ruangan yang saya panggil ruangan saya dan dia lah. Sebab saya kat sini kadang-kadang kita karaoke sama-sama, buat banyak benda sama-sama, discussion kat sini. Itulah, bila masa hari ke-17 ni pun sebenarnya saya ingatkan makin lama tu macam makin okey kan. Tapi rindu tu makin berat. Dia macam itulah. Rindu tu makin berat. Tapi insya-Allah redha itu bulat. Saya yakin pasti arwah dekat tempat yang sonok sangat, insya-Allah. Saya harap Allah peluk dia. Allah kasihkan dia, insya-Allah. Saya jalan kehidupan saya macam biasa, cuma saya belum lagi keluar rumah. Saya keluar rumah sekali je, beberapa bulan tadi. Saya pergi vaksin. Itu pun saya nak keluar pun saya rasa macam something yang tak kena kan. Bila saya nak masuk kereta, saya duduk depan kereta lama sangat. Saya cakap macam mana nak masuk kereta ni. Sebab biasanya saya akan keluar dengan dia. Tapi saya keluarlah seorang-seorang, keluar dengan kawan. Anak-anak alhamdulillah sebenarnya dorang macam Martin dia 6 tahun. Dia kadang-kadang kalau dia teringat dia akan tanyalah. Okey. Mengejut-mengejut lah soalan-soalan tu. And then Talita, anak perempuan saya tunggal, yang seorang-seorangnya perempuan. Dia ni dia perempuan kan. Sedih dia tu kadang-kadang ditonjolkan juga. Kadang-kadang dia bercakap dengan saya sebelum tidur. Nanti dia akan tanya pasal ibu dia dekat syurga. Dan kenapa ibu dia tak lama dengan dia. Padahal ibu dah janji dengan dia kalau pergi jalan nak duduk bilik sama-sama, nak beli barang makeup, nak beli baju, nak share handbag lah, nak share dress yang sama kan. So dia akan cakap macam itulah, kenapa ibu pergi, kenapa ibu tinggal kita. Soalan budak-budak kenalah jawab. Kita ni kadang jawab tu dengan, kadang-kadang dah tak ada jawapan, kita bagi air mata je lah boleh. Abang dia Wise tu dia dah besar sikit, dia faham. Dia lah yang menjadi penenang untuk adik-adik dia juga. Dan saya bersyukur sangat sebab Allah tu maha besar. Apabila dia ambil kesayangan saya, bidadari saya, dia gantikan dengan anak dia yang sulung tu. Kalau tengok betul sebenarnya muka dia lebih kurang. Masya Allah. Tangan dia sama, figure sama, perangai sama. So dia memang banyak mengingatkan saya dan dia. So tu lah, Allah tu maha besar kan. Sebab bila dia bagi satu-satu musibah ataupun ujian, pasti dia takkan pernah tinggalkan kita terkontang ganting kan. Malah dia duduk dengan kita, malah dia bimbing hati kita. Malah dia berikan kenikmatan di sebalik musibah. Alhamdulillah saya merasakan kenikmatan tu. Macam contoh urusan rumah dipermudahkan. Banyak benda lah yang dalam rumah ni yang telah berubah 360. Which is itulah nikmat yang saya rasa yang berbalik kepada statement setiap dugaan itu pastinya ada perkara baik yang akan sampai ataupun ada nikmat baik yang akan sampai. So saya nampaklah benda tu yang sangat jelas dan nyata. Okey. So itu, tapi dia satu tu je lah, apa dia Ustaz Talib, dia sebagai manusia biasa yang saya rasa betul lah tu macam tu. Saya rasa kehilangan almost separuh saya, maksudnya. Saya spend time dengan dia, orang cakap tak adalah lama, tapi 10 tahun yang penuh dengan cerita, penuh dengan kenangan yang luar biasa. And then dia diambil di saat ianya tengah climax.
climax kebahagiaan insya-Allah. Sebab saya masa PKP start yang bila kes tinggi ni, saya terus duduk rumah tak kerja selama 3 bulan. Saya duduk rumah, memang saya spend time dengan dia. Setiap hari kita akan ada benda yang kita buat. Setiap hari kita akan duduk. Setiap hari tu Allah tu punya susunan tu dahsyat lah. Dia cakap tak apa, spend time habis dulu. Aduh. Tapi itulah, bila datang rindu itulah saya rasa macam Allahu Akbar. Itulah untuk memahami yang dia tu dah tak ada tu, dia boleh faham. Tapi bila kita fikir macam kan, kita macam bukan tak percaya, kita percaya, tapi kita entah, saya tak nak cakap macam mana lah. Macam itulah ni. Nak describe tu saya tak ada ayat. Dia tak ada ayat. Macam kerusi ni selalunya dia akan duduk sini lah. So saya akan terpaksa ambil kerusi lain. Kan? So itulah dia. Itu so far itulah. And then Alhamdulillah kalau ni perkembangan Ayash Affan 3 hari lepas dia dah pun dikeluarkan daripada incubator. Alhamdulillah. And then dia pun dah start minum susu ibu. Susu ibu tu saya dapat daripada sepupu saya sendiri. Lepas tu insya-Allah lagi 2 minggu diorang akan cuba buka dia punya mask. Dan selepas tu mungkin dalam minggu ketiga tu insya-Allah Ayash Affan akan balik ke rumah. Terima kasih banyak yang ramai doakan dia. Terima kasih banyak.